Okey, hari ini kita akan bincangkan satu tajuk iaitu daya gerakan kan untuk tingkatan 4 kan sebenarnya tajuk ni kan, tapi kalau tingkatan 5 kita buat ulang kaji lah kan, ulang kaji. Kita bincang tajuk dua subtopik kalau boleh insya-Allah. Itu tajuk pertama ialah 2.1 gerakan linear. Linear ni maksud gerakan lurus lah kan. Dan juga kita bincang tentang graf gerakan linear. Okey, modul A kan. Insya-Allah minggu depan kita sambung balik tingkatan 5 ni tajuk kan. Okey, cikgu teruskan. Okey, gerak kalinya pertama kita akan bincangkan dengan menggunakan pita detik. Ada tulisan ni lari sikit lah. Pita detik ataupun kita panggil ticker timer. Okey, ni gambar pita detik ataupun ticker timer. Okey, kamu tengok ticker timer ni akan menghasilkan titik-titik lah dekat objek. Bila objek ni ditarik, dia akan menghasilkan titik-titik yang kamu tengok sini. Ada titik. Tunjuk sini lah. Ni titik-titik yang terhasil. Kan? Bila tarik kat sini. Jadi jangka masa detik dikendalikan dengan menggunakan arus ulang-alik ataupun alternate current yang mempunyai frekuensi 50 Hz. 50 Hz ni apa maksud dia? Kat sini juga ada cikgu letak ni. Frekuensi 50 Hz bermaksud 50 detik dalam satu saat. 50 detik ni maksudnya 50 dalam bahasa Inggeris bagi 50 ticks. T-I-C-K kan. T-I-C-K. Tick. Dalam satu saat. Okey kan. Jadi apa maksud tick ni? Detik ni kita akan tengok gambar. Okey, kamu tengok sini. Satu detik. Kalau 50 detik dalam satu saat. Satu detik berapa saat? Jadi lagi mudah lah kan. Kenapa mudah? Kita bahagilah kan. 50 detik satu saat. Satu detik kamu kena bahagikan dengan 1 bahagi 50. Satu saat ni bahagi dengan 50 detik. Jadi dapat 0.02 saat. Okey, cuba tengok gambar ni kan. Ni pita detik yang kita kaji selepas digunakan dalam satu pergerakan. Okey, ni arah gerakannya. Ni arah gerakannya dan kita dapati terdapat berapa titik ni? Kira kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dalam pita detik ni ada 7 titik. Okey, 7 titik ni berapa detik? 7 titik ni ada berapa detik? Kamu boleh hantar di ruangan komen ataupun mesej. Okey, kamu boleh hantar supaya tengok jawapan ni. Maksudnya 7 titik ada berapa detik? Okey, bagus Muhammad Amir Ikmal kan. Tulis 6 detik. Bagus. Jadi kita tengok macam mana tahu detik. Ni dianggap detik. 1 detik. 1 kan sini. Sini pula 2. Sini 3. Okey, sini 4. Okey. Ni 5 dan ni 6. Betul lah jawapan tadi kan, Muhammad Ikmal. Okey, soalan kita tengok sini kan. Apakah maksud frekuensi 50 Hz dalam jangka masa detik? Jawapannya ada kat sini dah kan. Tak apalah. Maksudnya 50 detik dalam satu saat. Kalau 50 Hz ni dalam frekuensi, dalam bab gelombang kita kata 50 ayunan lengkap ataupun gelombang dalam satu saat. 50 ayunan lengkap ataupun 50 gelombang dalam satu saat. Okey, cari masa untuk 1 detik. Kita dah bincangkan ni. Kita dapat 0.02 itu 1/50. Okey, berapakah bilangan titik dalam 1 detik? Senanglah. Jadi dalam 1 detik ni, ni dianggap detik. Kan? Ni cikgu tunjuk ni. Ni anggap detik kan. Jadi dalam detik ni dah tentu ada 2 titik. Kan? Ada 2 titik. Okey. Kita pergi pada soalan yang lebih mencabar sikit. Itu mencari pecutan. Pecutan dia ada formula. Ingat kan? Formula pecutan. Itu formula. Okey, tulis sikit lah. Formula dah. A sama dengan V tolak U. U tak belah kan? Bahagi T. Kan? Ni U lah. Nampak macam lain sikit kan? Okey. V tolak U over T. A ni adalah pecutan. Okey. V ni hal laju akhir. Ni cari ni lah laju akhir. U ni hal laju awal.
T adalah masa. Dalam soalan mencari pecutan ni, cikgu kata T ni adalah dipanggil sela masa. Sela masa ni lain sikit. Ada formula dia lain sikit. Okey, hitungkan laju awal iaitu U. U kita tengok. Kalau kita tarik daripada sini, maksudnya titik ni dulu yang kena. Betul tak? Titik ni yang kena. Nah, titik ni titik yang terakhir. Kena punch oleh plat penggetar ni. Kena ketuk dengan plat penggetar ni. Ini yang terakhir dan ini yang awal. Senang nak tengok awal tengok. Tengok anak panah ni. Anak panah tunjuk mana? Sini. Sini yang awal. Dan sini yang akhir. Jadi awal kita tengok panjang ni adalah 2 cm. Panjang sebab laju sama dengan jarak bagi masa kan. Jadi jarak bagi masa jaraknya 2 cm. Jadi 2 cm ni ada 1 detik. 1 detik masanya berapa? Tadi kita bincang masa untuk 1 detik ialah 0.02 saat. Jadi kita pun letakkan macam ni kan. Iaitu 2 bahagi dengan 0.02 saat. Kamu bahagikan, kamu dapat 100 cms negatif 1. Macam lari sikit ni kan. CMS negatif 1. Tak apalah, boleh kan. 100 CMS negatif 1. Okey. Laju akhir. Laju akhir kita tengok pula. Yang mana akhir? Tadi cikgu cakap ini awal. Dan ini adalah akhir. Akhir 4.5. 4.5. Masih berapa? Masih lagi 1 detik. Ingat kita ambil 1 detik. Jadi kita bahagi dengan. Teruskan. Itu 4.5 bahagi dengan 0.02 saat sama dengan 225 cms negatif. Tak perlu tukarlah dalam meter per saat. Kalau kamu nak tukar terpulanglah. Kecuali soalan minta. Kalau soalan tak minta, kamu tak perlu tukar kan. Itu cara dia. Hitungkan sela masa. Sela masa ni dah ada formula kan. Formula dia macam ni. Cikgu tunjuk kan. Cikgu tunjuk ke sini lah. Tunjuk atas sikit lah kan. Tak apa kot. T sama dengan N tolak 1 darab dengan masa dia. Masa lah. Ini panggil sela masa tu buat delta T lah. Masa untuk yang bagi tu. Okey, sela masa N ni merujuk pada bilangan detik. Jadi kita tahu ada bilangan detik, ada tadi kita bincang, ada 7 kan? Sorry, 6. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi kita buat 6 tolak 1. 6 tolak 1. N ni adalah bilangan detik. 6 tolak 1. T ni adalah masa untuk 1 detik. 1 detik masa dia kita dah tahu ialah 0.02. Sebab kita ukur berdasarkan turutan 1 detik, 1 detik, 1 detik, 1 detik. Sebab tu kita ambil T ni sebagai 0.02. Jadi kita gantikan. Ya, ini formula. N tolak 1 darab dengan 0.02. Jadi 6 tolak 1, 0.02 kita dapat 0.1 saat. Boleh buat Ini mudah lah. Ini masa yang penting lah. Kalau kamu nak tengok untuk pecutan, kita guna sela masa. Buat bintang sikit. Dia lain sikit. Jadi minta pecutan mudah lah. Pecutan kita dah tahu. Formula ni ganti je V kita dah dapat. U kita dah dapat. Dan T kita dah dapat. Jadi kamu gantikan dalam formula. Dan terus tekan calculator. 225 tolak 100. Inilah 225 ni tolak 100. Bahagi dengan 0.1. 0.1 inilah. Jadi kamu dapat 1250 cms negatif 1. Hilang pula negatif 1 ni kan. Betul kan negatif 1 ni? Salah. Sebab apa salah? Sebab pecutan adalah negatif 2. Jadi kau buat cms negatif 2. Boleh faham Kenapa negatif 2? Sebab yang atas ni sudah negatif 1. Bahagi dengan 0.1 saat. Jadi bahagi lagi saat. Jadi negatif 2. Itu sebab dia Okey. Kita teruskan yang berikutnya. Soalan mencari hal laju. Hal laju mesti unit dia ms negatif 1. Kita tahu dah unit
Macam pencuitan tadi, cikgu tunjuk sini. Kalau pencuitan tadi, kan, MS, M pun hilang ni, MS negatif 2. Kalau hal laju kita guna formula MS, bukan formula, unit dia MS negatif 1. Itu beza dia. Tapi kita guna CM kan. CM, jangan lupa kan. Ni unit SI lah juga kan. Itu kan jumlah sesaran. Jumlah sesaran ni maksudnya berapa panjang keseluruhan daripada sini sampailah ke sini. Dari ke sini sampai sini. Panjang daripada kan. Jadi panjang ni kamu kena tambah lah. Ini tambah, 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 tambah. Panjang semua ni. Jadi kita tambah. Kamu akan dapat 19.5. Jadi tambah semua dapat 19.5 cm. Okey kan? Hitungkan jumlah masa. Jumlah masa ni tak sama dengan sela masa kan. Jumlah masa ni tak ada formula macam ni lah kan. Jumlah masa kita guna apa? Sebab jumlah berapa detik yang ada sini? Ada 6 kan? 1 detik 0.02 saat. Jadi kamu terus darab lah. 6 darab dengan 0.02 saat. Dapat 0.12. Ini sebab apa ni lain sikit? Sebab ini adalah jumlah masa. Jumlah sesaran bahagi jumlah masa itu adalah laju purata. Kan? Jadi laju purata, laju apa? Jarak bahagi masa ataupun sesaran bahagi masa. Jadi jumlah sesaran bahagi jumlah masa. Jadi kita guna formula tu. Kita dapat 19.5 bahagi dengan 0.12 saat. Kamu bahagi, kamu dapat 162.5 cms negatif 1. Ingat kenapa ni 1? Sebab dia adalah laju. Lagi satu nak ingat formula. Sesaran apa unit dia? Meter. Masa S. Jadi meter per saat dapatlah cms negatif 1. Sorry. Sesaran ni cm. Dalam soalan ni cm kan? Bukan meter lah. Okey kan? Cikgu harap cikgu tak bagi kamu confuse lah. Okey, boleh kan? Cikgu masuk slide yang berikutnya. Faham Boleh tak? Boleh ke? Boleh. Boleh kan? Okey. Nanti cikgu teruskan Kejap boleh kejap cikgu ada hal sikit Okay, minta maaf cikgu teruskan balik slide yang berikutnya. Okey, kali ini kita akan study tentang jenis-jenis gerakan daripada pita detik ni pita detik ni ataupun daripada jalur yang kita buat ni. Okey, cuba tengok yang ni. Kita dapati ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 titik. Ni baru titik kan? Minta maaf lah cikgu. Cikgu tunjuk sikit lah. Takut tak nampak. Ni nampak titik jugalah. Titik yang tak berapa kamu perasan kan? Yang ni dipotong lah. Titik ni. Jadi dekat sini ada 10 detik kan? Lepas ni ada 10 detik. Dan kita dapati panjang dia 10 detik ni ada 7. 7 apa? 7 cm. Senang tengok 7. Apa unit dia ikut je ni? cm. 7 cm. Jadi panjang 7 cm, 7 cm, 7 cm. Jadi panjangnya tidak berubah. Walaupun kita ambil 10 detik. 10 detik ni masa dia berapa? Jadi cikgu cakap ada 1 detik tadi 0.02 kan? Jadi 0.02, 1 detik darab dengan 10. Jadi kita dapat 0.2 saat. Jadi maksudnya masa yang kita ambil ni adalah 0.2 saat. Ini pun 0.2 saat, 0.2 saat, 0.2, ni pun 0.2. Mesti sama kan? Dan untuk mengatakan kamu, biasanya dalam graf kita buat dalam bentuk ni kan. Ini bagi 0.02. Sorry, 0.2. Ini bagi 0.4, 0.6, 0.8, 1.0. Ada macam tu. Okey, cikgu tulis lah. Bukan tak faham kan. 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0. Kenapa? Dia menokok. Menokok kan. Okey. Sebab panjang ni tidak berubah. Panjang tidak berubah. Kita kata hal lajunya adalah hal laju. Jenis apa hal laju dia? Siapa nak cuba jawab dalam ruangan mesej ataupun nak open mic pun boleh. Ada siapa nak cuba? Okey, bagus. Muhammad Amir juga kan.
Aku menjawab seragam. Maksudnya halaju seragam. Tepat kan? Halaju seragam ataupun halaju yang sama. Kan? Dia bergerak tapi dengan halaju seragam. Bila halaju seragam, maksudnya halaju awal sama dengan halaju akhir. Iaitu U sama dengan V. Betul tak? Bila kamu ganti dalam formula pecutan, itu A sama dengan V tolak U over T. Apa jadi pada U dengan V ni? Jadi bila sama, automatik akan jadi kosong. Jadi pejutan adalah sama dengan sifar. Boleh kan? Okey, nak tengok lagi satu senang. Kita dapati tiada perubahan panjang di sini. Maksudnya, halaju pecutan tu adalah sifar. Kan? Okey, macam ni nampak macam ada pecutan kan? Okey, kita bincang ni pula macam mana kan? Okey, jenis gerakan kedua ni kita tengok. Ini cikgu tak payah terang lah kamu kan. Tentang masa ni, 10 detik sama ada titik ni ujung ni. Okey. Dan kita dapati dia bertambah kan. Bertambah nilai dia 1. Lepas tu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita dapati pertambahan panjang. Jadi apa kita punya jawapan ni? Hal lajunya macam mana ni? Hal lajunya seragam ke? Bertambah ke? Berkurang ke? Ya, bagus. Mama Anik cakap bertambah secara seragam. Tepat jawapan ni kan? Ataupun kau boleh jawab bertambah saja pun boleh. Meningkat kan? Jadi Anik jawab lagi tepat lah. Jadi sebab dia kata seragam tu, bertambah secara seragam tu, maksudnya ini jarak dia adalah, ini 1 cm kan jarak dia? Ini pun 1 cm, ini pun 1 cm, ini pun 1 cm. Semua 1 cm. Betul? Itu dia lah 1 cm, 1 cm. Jarak tu. Jadi sebab tu dia kata pecutan, dia meningkat, halaju meningkat secara seragam. Jadi kita kata pecutan ni adalah sama itu seragam. Seragam maksudnya beza awal dengan akhir tu adalah sama, itu 1 cm. Tu maksud pecutan seragam berdasarkan gambar raja pita detik. Pita detik yang kita buat ni. Okey, boleh kan? Okey, kita pergi pada yang berikutnya, gerakan yang berikutnya. Okey, saya rasa kamu boleh faham tadi kan? Jawab pun okey. Okey, jenis gerakan yang ketiga. Masih kita tengok pita detik ni semakin bertambah. Jadi bila semakin bertambah panjang, automatik kita kata hal lajunya adalah bertambah. Tapi macam mana kaedah pertambahan dia? Okey, tengok yang pertama, dia bertambah sebanyak 1 cm. Kita lihat 1 cm. Yang ni bertambah sebanyak 2 cm. Daripada sini sampai sini kan. Yang ni pula bertambah sebanyak 3 cm. 3 cm, betul kan? Dan seterusnya bertambah sebanyak 4 cm. 4 meter pula, 4 cm kan. Okey, jadi kita dapati di sini pertambahan panjang semakin bertambah. Jadi bagaimana pecutan? Apa jawapan pecutan ni kau masa? Pecutan bertambah ke, berkurang ke, ataupun seragam? Ada siapa nak cuba? Nak cepat open mic je kalau nak cepat. Ada? Okey, tak ada yang jawab ya. Mungkin kamu segan kot. Sebab soalan ni senang je kan. Okey, jawapannya adalah berapa? Bertambah, meningkat. Betul? Kenapa meningkat? Sebab beza antara jalur ni semakin bertambah kan. Masa ni sama kan? Masa cikgu dah terang tadi. Masa ni sama. Masa ni sama. Masa ni sama. Dan kita dapati mengalami hal laju yang bertambah. Dan pecutan meningkat. Meningkat maksudnya beza ni bertambah. Okey. Okey, kita pergi pada yang berikutnya pula. Jenis gerakan keempat. Okey, tengok kan. Masih lagi pita detik ni semakin bertambah. Semakin bertambah panjang. Jadi kita kata hal laju meningkat. Betul? Betul kan? Sekiranya dia daripada awal pendek, kemudian panjang-panjang, maksudnya meningkat. Tapi pecutan macam mana? Okey, cikgu nak minta kamu jawab lah. Macam mana pecutan? Cikgu tak mau terang ni, minta kamu jawab. Pecutan ni macam mana? Bertambah, berkurang ataupun malah? Ada jawab? Okey, nampaknya senyap je kan. Tak berani kot kan. Okey, tak apa. Kita tengok yang pertama, strip yang pertama dengan strip yang kedua. Strip yang pertama adalah 1 ni 5, jadi 4 cm.
Ini dah tentu 4 cm. Oh, cikgu ni kita kasih sikit. Okey. 4 cm. Okey. Yang kedua dia lebih kurang 8, 5. 8 dengan 5 jadi 3 cm. 10 dengan 8. 10 dengan 8 jadi 2 cm. 11 dengan 10 ada 1 cm. Okey kan? Okey. Khairul Haziq dia jawab pecutan bertambah. Kalau dia jawab pecutan ke apa? Kalau Khairul Haziq jawab bertambah tu untuk hal laju boleh lah. Hal laju boleh kan? Pecutan sebenarnya pecutan berkurang. Nampak? Berkurang sebab apa? Nampak nilai-nilai ni semakin berkurang. Beza antara jalur tu berkurang. Jadi kita kata pecutan berkurang. Kadang-kadang orang pening juga. Kata hal laju bertambah, macam mana pecutan berkurang? Macam pening kan? Tapi inilah keadaan sebenar yang berlaku. Dia tak bertambah laju tapi dalam keadaan yang semakin sikit. Tu panggil kadarnya yang kurang. Tu panggil pecutan berkurang. Okey, boleh kan? Okey, boleh kita teruskan lagi kan? Minta maaf lah, mungkin kamu tak faham lagi. Kamu tengok 2-3 kali lah video cikgu kan? Okey, tak ada apa kan? Kalau ada masalah boleh WhatsApp cikgu kan? Okey, kita pergi pada gerakan yang kelima. Gerakan lingkar yang mudah kan? Kita dapati panjang dia semakin berkurang. Panjang, pendek, sampailah pendek. Dan berapa beza dia? 1, 1, 1, 1, 1, 1. Dah. Jadi hal laju berkurang. Kenapa kita letak sini nyah pecutan? Bila hal laju berkurang, kita panggil dia sebagai nyah pecutan. Bila hal laju bertambah, kita panggil dia pecutan. Jadi nyah pecutan ni dianggap sebagai nilai A sama dengan negatif. Boleh? Nilai A tu ada tanda negatif di hadapan. Yang tadi pecutan A sama dengan positif. Kalau ada orang tanya apa maksud A negatif, kamu kata nyah pecutan ataupun hal laju berkurang. Kamu jawab macam tu. Okey itu cara dia. Okey, jadi tengok sini nilai ni daripada 7, 6. Tambah kita juga kata sama kan. Jadi nyah pecutan ni sebab sama bezanya antara strip 1, 2, 3 ni. Sama, jadi kita kata malah. Ataupun seragam. Okey, kita pergi pada gerakan yang berikutnya. Gerakan yang ke-6. Dah tentu kamu tahu ini adalah nyah pecutan. Okey, nyah pecutan betul. Ataupun hal laju berkurang. Nyah pecutan. Nyah pecutan dia macam mana? Kita tengok nilai yang ni 11 dengan 7. Beza dia apa? Beza 11, 7, bezanya 4 lah. 4 cm. 7 dengan 4, bezanya 3 cm. Dan seterusnya 4 dengan 2, 2 cm, 1 cm. Okey. Dan kita dapati nilai 4, 3, 2, 1 ni berkurang. Makanya pecutannya adalah berkurang. Boleh faham kan? Cikgu harap yang lain-lain tu faham lah. Yang respon tu terima kasih. Supaya cikgu nak tengok kamu faham ataupun tidak faham lah kan. Okey, cikgu teruskan lagi gerakan yang terakhir lah. Ada 7 gerakan kita bincang sini kan. Dan 7 gerakan ni dan kita katakan ini adalah hal laju yang berkurang ataupun nyah pecutan kurang. Tapi nyah pecutan dia macam mana? Nyah pecutan kita tengok nilai dia. Mula dia kurang 11 dengan 10, 1 cm. 10 dengan 8, 2 cm. Okey. 8 dengan 5, tolak jadi 3 cm. 5 dengan 1 jadi 4 cm. Kita dapati nyah pecutan dia bertambah. Ini satu situasi yang sukar untuk kita jelaskan kan, dalam pergerakan. Tapi inilah yang dikatakan bagaimana trend kata trend pergerakan itu kan. Okey. Okey kan, kalau kamu pening sangat kamu ingat ini mesti hal laju berkurang. Itu dah tentulah. Cuma ini kadang-kadang mungkin jadi isu sikit, susah sikit kamu jawab. Faham kan? Okey, kita pergi pada soalan contoh yang berikutnya yang sebelah tu. Nampak aku kan? Okey, ada pita detik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pita detik dalam ni kan. Jadi kita dapati terdapat pertambahan 2 ke 3, 1, 1, 1, 1, 1. Dah kita kata ni adalah hal laju yang
bertambah. Okey, cikgu buat bentuk short kan. Jangan tulis dalam peksa, tak boleh macam ni kan. Bentuk short, jadi A dia sama, seragam, malah. Boleh A sama, malah kan. Jangan buat macam ni dalam peksa kan. Ini untuk nota saja kan. Kamu tulis A, apa jutan, seragam. Hal laju bertambah. Itu betul lah kan. Kan. Jadi carikan masa untuk 10 detik. Jadi kita tahu dah 1 detik tadi berapa? 0.02 kan. 0.02 ataupun 10 detik ni dianggap sebagai masa untuk satu ni. Satu jalur ni. Satu jalur. Yang ni lah. Jalur ni. Jadi kita tambah kan. Kita kira 10 darab dengan 0.02. 0.2 saat. Ni contoh kan. Okey. Berapakah bilangan titik dalam 10 detik? Ni soalan cikgu dah tanya tadi. Dia tanya titik. Ni detik. Jadi titik dah tentu 11. 11 titik ada 10 detik. Kena ingat macam tu. Mencari pecutan. Mencari pecutan sama cerita tadi. Dia perlu ada formula A sama dengan V tolak U. Cikgu tulis sikit lah. A sama dengan V tolak U over T. Dan ingat, T ni adalah sela masa. Sela masa kan. Yang cikgu buat bintang tadi tu. Okey kan. Hitungkan hal laju awal U. Mana awalnya? Inilah awalnya. Itu 2 cm bahagi dengan masa dia 0.2. Kenapa 0.2? Sebab ada 10 detik di sini. Lepas tu kita guna 0.2. Jadi 2 cm bagi 0.2. Jadi dapat 10 cms negatif 1. Itu adalah unit untuk hal laju. Okey, hal laju akhir. Hal laju akhir apa? V. Jadi V. V mana V? Yang ni last. Ni. 8 cm bahagi dengan 0.2. 8 cm bahagi dengan 0.2. Kita dapat 40 cms. Ni kita dapat. U dah dapat. V dah dapat. Kita cari sela masa. Ingat sela masa tadi formula dah. Ingat kan? Iaitu N tolak 1 darab dengan masa. Tadi masa 1 detik. Tapi dalam kes ini kita guna masa untuk satu jalur. Masa satu jalur berapa? 0.2. Ingat N tolak 1. Kita guna N tolak 1 darab dengan 0.2. Kenapa 0.2? 0.2 kerana ada 10 detik. Kan? Okey. Okey, boleh faham kan? Jadi N ada lebih kurang 7. 7 jalur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tolak 1. 6 lah. Darab dengan 0.2. Jadi dapat 1.2 saat. Okey, yang berikutnya mudahlah. Hitungkan pecutan. Guna terus formula ni. Gantikan nilai dia. Dia masuk sekali sela masa yang cikgu buat tadi. Yang cikgu sebelum cikgu buat bintang. Tak apa cikgu buat bintang lagi sekali ni. Untuk kamu faham. Untuk pecutan dia guna sela masa. Jadi kita gantikan. Dapat ni. 40 tolak 10 per 1.2. 40 ni lah kan. Ni 10 bagi dengan 1.2 terdapat 25 cms negatif 2. Kenapa negatif 2? Pecutan. Cikgu dah terang tadi kan. Okey, hal laju purata. Hal laju purata pula hitungkan jumlah sesaran. Jadi kena ukur panjang. Yang pertama berapa? 2. Yang kedua 3. Yang ketiga 4. Jadi kena tambah. Tambah semua ni. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 cm tambah 8 cm. Jadi kita tambah semua, kita akan dapat 35 cm. Tambah semua dapat 35 cm. Hitungkan jumlah masa. Jumlah masa tadi guna N tolak 1. Ni sela masa. Kita guna jumlah masa. Jadi kita ada 7 detik. 7 jalur. Jadi 7 jalur. Satu jalur masa dia 0.2. Jadi 7 darab dengan 0.2 kita dapat 1.4 saat. Okey, boleh Okey, kita pergi berterusnya. Hitungkan hal laju purata. Hal laju purata. Purata maksudnya jumlah sesaran yang kita dapat ni bahagi dengan jumlah masa yang kita dapat ni. Kita gantikan.
Jumlah sasaran bagi jumlah masa, kita dapat 25 cm S negatif 1. Kenapa S negatif 1? Sebab ini adalah laju. Okey, Cikgu rasa kamu boleh faham, Okey, Kalau ada persoalan boleh tanya, Kalau susah sangat, open mic, no problem. Cikgu boleh tolonglah, sikit-sikit lah, Kalau panjang sangat sembang tu, kita kena, kamu boleh tanya dalam WhatsApp lah, Okey. Okey, cikgu ingat slide ni okey. Ada masalah tak siapa-siapa? Boleh tak? Faham ke? Ada respon tak? Okey. Zakuan okey? Boleh? Okey, tak apalah cikgu teruslah, Kita terus slide berikutnya. Okey, gerakan linear. Kita detik. Masih lagi kita bincang. Kita tengok, ni kita buat soalan lah. Soalan SPM sikit. Soalan SPM. Soalan SPM lama lah 2011 tapi masih relevan dengan kamu. Masih boleh kamu guna untuk bincangkan dalam KSSM. Okey, tengok soalan. Dia kata troli, biasanya troli ni bergerak, ni pita detik. Dia kata dia tarik, dia akan bergerak daripada sini ke bawah. Dia akan bergerak ke bawah dan dia sini akan punch pada pita detik ni. Bila dia punch detik, dia akan hasilkan macam ni. Tapi gambar ni terbalik. Dia bagi anak panah ke sini. Nampak? Anak panah ke sini. Maksudnya di sini adalah mula-mula dan sini adalah akhir. Maksudnya troli ni bergerak dengan panjang detiknya semakin bertambah. Detik pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okey, soalan pertama cikgu terang kamu. Okey, gariskan jawapan betul. Kurungan jenis arus yang digunakan dalam jangka masa detik. Ni mungkin kamu kurang cikgu terang juga Tapi buat masa ni kalau tinggal tempat dia kena tahulah arus yang digunakan. Kenapa kita guna arus ulang alik. Kenapa guna arus ulang alik? Kerana arus ulang alik tu yang boleh kita kata punch. Dia ketuk, dia naik balik. Macam itulah senang ketuk naik balik. Kalau kita pakai arus terus, dia akan ketuk aja. Tapi itu yang cikgu nak terang kat kamu tentang arus alik. Kalau kamu tak tahu buat masa ni, kamu ingat ini kita guna arus ulang alik. Lagi satu jangan takut. Bagi pelajar yang tak tahu tu sebenarnya jawapan dia ada kat sini. Percuma. Kenapa? Sebab kita ada jawapan dekat sini. Soalan ni sebenarnya soalan yang tersilap buat cikgu rasa sebenarnya. Tapi nak macam mana? Ni ada jawapan. Nampak? Arus ulang alik. Ataupun alternate current. Dah ada kat sini. Soalan SPM jadi mudah, janganlah tak jawab soalan ni. Rugi kamu Jawapan ada dalam gambar rajah je sebenarnya. Okey, kita pergi pada soalan yang berikutnya. Arus ulang alik. Okey. Ni gambar yang kita tengok tadi. Dia kata berdasarkan rajah. Okey. Satu detik diwakili oleh masa yang diambil daripada titik dari mana ke mana. Jadi kamu bebas nak start dekat mana terpulang. Kalau kamu nak start daripada P, dia akan berakhir dekat Q. Okey Kalau kamu nak start dekat R, dia akan berakhir dengan S. Kalau kamu nak start dekat Q, dia berakhir dekat P. Ataupun kamu nak start Q dengan P pun boleh. Terbalik tak apa. Tapi yang penting, 2 titik mestilah 1 detik. Ataupun ST ke nak jawab, boleh. Jadi dalam soalan ni jadi soalan yang bebas, umum. Tak semesti P dengan Q saja. Tapi cikgu letak jawapan sini P dengan Q lah. Kamu boleh jawab macam-macam. Bebas. Macam-macam boleh. Yang penting itu adalah 1 detik. Dia kata 1 tick, 1 detik. Okey Okey, ni soalan mudah. Bandingkan jarak di antara PQ dan ST. PQ mana? Ni PQ. ST, ni panjang. Nampak? Jarak. Dia jawab macam ni. Dalam periksa, cikgu cadangkan menjawab. Jarak ST lebih daripada jarak PQ. Macam tu jawab itu okey okey. Ada. Kita kata PQ lebih pendek daripada ST. Itu pun boleh. Dan kamu masih boleh guna dari simbol ni lah. Tapi cikgu tak galakkan lah. Cikgu tak galakkan. Cikgu suka kamu tulis dengan perkataan. Lebih pendek ataupun kurang, jarak ni kurang daripada ke. Macam itulah Okey, dia kata nyatakan jenis gerakan itu. Nak nyatakan jenis gerakan itu, kamu kena tahu apa itu permulaan. Mana permulaannya?
Tengok anak panah ni. Ke kiri kan. Maksudnya sini adalah mula. Akhirnya mana? Akhirnya di sini. Anak panah ini menunjukkan arah di mana mulanya. Boleh? Jadi kamu tengok ni rapat. Semakin renggang. Jauh sikit. Jauh dan semakin jauh. Jadi kamu dapati pergerakan ini jaraknya semakin bertambah. Maksudnya apa jenis pergerakan ni? Bila soalan tanya tentang gerakan, dia merujuk pada laju ataupun pecutan. Kan? Pecutan. Jangan kamu jawab macam ni. Ada kesilapan belajar. Dia kata, cikgu, bertambah ni. Apa yang bertambah? Dia kata apa? Gerakan bertambah. Gerakan bertambah. Gerakan bertambah salah lah. Dia tanya, bila tanya gerakan, mesti kamu jawab hal laju ataupun pecutan. Okey, paling baik jawab hal laju lah. Kalau kamu tahu pecutan ni bagus, tapi jawab hal laju lah. Jadi kamu dapati panjang semakin bertambah, maksudnya hal laju bertambah. Kan? Hal laju bertambah. Okey, mula akhir hal laju bertambah. Okey, kan? Okey, ataupun pecutan apa? Tengok keadaan. Ataupun kita kata pecutan. Mengalami pecutan. Apa tu? Objek memecut. Objek memecut. Sebab apa dia cari? Hal laju bertambah adalah pecutan. Pecutan tu dianggap sebagai tanda. A sama dengan positif. Ingat, kalau A negatif adalah nyah pecutan. Nyah pecutan. Ataupun hal laju berkurang. Nyah pecutan, hal laju berkurang. Okey, boleh kan? Boleh, okey. Kita teruskan. Setelah ini dah settle. Okey, kita buat lagi soalan. Soalan 2A. SPM 2016, nombor 1. Okey, try buat. Okey, soalan yang sama juga. Dia kata 1 detik masa diambil daripada P. Dia dah jawab. Cikgu lajukan sikit boleh kan? P ke, dia minta P dulu kan? Dia minta P, kamu kena tetapkan lah. Kan? Tadi dia bebas. P ke Q. P ke Q. Soalan pertama ni soalan memahami. Mudah ya. Cuba boleh buat soalan pertama dalam tiap-tiap soalan. Itu soalan yang mudah. Cikgu harap boleh buat. Ini pun sama juga soalan mudah. Lengkapkan. Tanda right. Okey. Pita detik dapat dianalisis untuk menentukan. Jadi apa guna pita detik sebenarnya? Jadi pita detik ni tadi kita kira apa? Kita boleh kira hal laju dengan pecutan. Betul tak? Okey. Untuk menentukan hal laju dengan pecutan. Jadi apa ni? Jarak. Jarak boleh? Sebab kita ambil jarak tadi kan? Jarak permasa, sasaran permasa. Ingat tadi kan? Laju. Jadi jawapan apa? Jawapan kat sini. Paling tepat. Atas ke bawah. Dan tentu jawapannya adalah yang atas. Itu jarak dan laju. Kalau ada pecutan, dia pun boleh. Jarak, laju dan pecutan. Itu boleh. Itu satu alat. Pita detik ni diguna alat yang dapat mengukur hal laju. Laju kan? Laju apa? Laju objek. Kan? Kalau kamu nak ambil laju kereta pun boleh. Kamu ambil pita detik, kamu ikat belakang kereta. Lepas tu suruh kereta kamu gerak laju. Tengok. Kamu boleh ukur dia punya laju macam mana. Kan? Tapi itu susah sikit lah. Kan? Okay, tapi nak buat boleh. Kan? Okey, kita pergi pada yang berikutnya. Okey, tengok sama kan. Yang berikutnya. Okey. Tengok kan. Soalan dia. Raja menunjukkan satu keratin. Kereta rentas bila detik ada 5 detik yang diperoleh. Tak apalah ni kan. Tunjuk tadi dah. Kamu kan dah baca dah ni. Apakah jenis gerakan tunjukkan? Jadi kita dapati sepanjang daripada P ke U ni. Kita dapati panjang dia adalah sama. Sama. Jadi kita kata apa? Kita kata hal laju yang sama. Soalan tanyalah. Beri satu sebab. Kenapa kamu jawab yang atas ni? Kan? Kenapa kamu kata hal laju seragam? Ataupun pecutan sifar? Sedangkan dia tanya, tadi apa? Gerakan. Jadi gerakan merujuk pada hal laju dan pecutan. Okey. Jadi alasan dia apa? Baru kita cerita jarak ni sama kan? Jadi jawapan ni lah kan? Jarak antara dua titik berturutan adalah sama. Kan? Jadi PQ sama, QR sama. Jadi semuanya sama. Jadi kita kata hal laju yang sama ataupun pecutan sifat. Ni cara nak faham Okey, cikgu teruskan lagi untuk kita punya ni. Okey, kita buat soalan kertas 2A. SPM nombor 5 kan. Nombor 5 teruskan.
Okey, soalan pertama biasanya soalan umum. Soalan kita panggil aras mengingat. Ni aku masuk soalan tadi menjawab sikit lah. Aras mengingat. Kita, apakah dimaksudkan dengan panjang? Panjang ialah jarak di antara apa? Dua titik. Jarak antara titik. Kalau kita tanya panjang gelombang, jarak di antara puncak dan puncak. Kalau ni, panjang saja, jarak antara titik dan titik. Nampak? Jadi tak faham, dia kata dua titik. Ini soalan ni kalau kamu hafal cantik lah kan untuk definisi ni kan. Sebab tu kadang-kadang cikgu suruh pelajar cikgu hafal kan. Supaya cepat dia jawab dalam peperiksaan SPM kan. Cikgu bagi senarai tu. Kalau kamu tengok kita punya cikgu ada bagi sebelum-sebelum ni, cikgu ada bagi bahan kan. Macam mana nanti cikgu cubalah bagi bahan. Kalau kamu nak hafal boleh kan. Okey, kita pergi pada soalan. Ini soalan kita panggil soalan menganalisis ataupun membandingkan dua gambar. Menganalisis ada gambar pertama 5.1, gambar kedua 5.2. Okey, kita tengok sini. Pita detik yang berlainan panjang. Betul lah, berlainan panjang. Ni pendek, yang ni lebih panjang. Kan? Lebih panjang, dihasilkan oleh dua troli. Ini troli yang pertama, ini troli yang kedua. Dan cuba kita tengok dia punya masa sama tak masa atas dengan bawah. Cuba tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Samalah. 6 titik maksudnya ada 5 detik. 6 titik maksudnya ada 5 detik. Maksudnya kedua-duanya adalah masa yang sama. Tapi panjang yang berlainan. Betul tak? Okey. Jadi soalan yang pertama tanya. Bandingkan. Berdasarkan raja ni kan. Bandingkan bilangan detik. Jadi kamu tak boleh jawab. Bandingkan detik, kamu jawab apa? Kamu jawab 5 detik. Atau kemudian Raja 5.1, 5 detik. Raja 5.2, 5 detik. Salah jawapan tu. Memang betul jawapan kamu tu. Tapi dalam soalan minta kemahiran bandingkan. Suruh bandingkan, suruh apa? Bandingkan. Jadi kamu jawab, bilangan detik. Nak jawab macam ni boleh lah. Raja 5.1 adalah sama dengan Raja 5.2. Jawab macam tu lagi bagus. Tebak ni soalan serutuh. Ada ruangan disediakan. Kamu boleh letak. Sama pun okey. Itu diterima. Boleh kan? Sama. Ini untuk soalan serutuh. Kalau soalan isi, kamu kena buat ayat. Ayat yang lengkap. Tu cara dia. Takut markah hilang lah tu kan. Okey, yang kedua. Panjang pita detik. Dah tentu ni panjang. Dia kata kan? Panjang pita detik Raja 5.2 lebih daripada 5.1. Nampak? Laju purata. Laju purata. Laju. Dia dah kan? Jadi kalau kamu tengok macam ni, kita guna formula. Juga pernah ajar kan? Iaitu V sama dengan S per T. Ataupun kita kata laju sama dengan panjang, jarak, sesaran bahagi dengan masa. Dan kita tengok ni, step pertama ni ada pecahan. Okey, pecahan apa? S per T. Jadi kita tak nak pecahan kan. Jadi T ni kita pindahkan ke sana. Jadi apa? Jadilah VT sama dengan S. Betul? Jadi tengok, persamaan kiri tak ada pecahan. Persamaan kanan pun tak ada pecahan. Masa ni kita boleh letak dia punya jantina. Ataupun dia punya ni lah. Kita letak ini adalah lelaki. Ini lelaki. Ini adalah perempuan. Ingatlah cikgu ajar itu kan. Jadi dia kata sini apabila panjang bertambah. Macam ni. Panjang bertambah. Panjang ni lah. Apabila panjang ni bertambah. Dia perempuan kan. Laju adalah bertambah ke kurang? Bertambah. Sebab apa bertambah? Sebab dia adalah, dua ni adalah berkadar terus. Sebab apa terus? Sebab laki dengan perempuan boleh kahwin. Itulah contoh kan. L dengan P boleh kahwin. Jadi dalam ni pun sama. Katanya panjang, kamu jawab sama. Bila panjang bertambah, jadi laju purata 5.2 lebih daripada 5.1 kan? Ni contoh dia. Okey Okey, kita pergi pada yang seterusnya. Menggunakan jawapan anda, nyatakan hubungan antara panjang pita detik dengan laju. Hubungan di antara
panjang dengan laju purata. Jadi senang kita kata apabila, tadi bunyi dekat sini. Apabila laju purata bertambah, panjang pita detik bertambah. Itu pun boleh. Ataupun kamu jawab kat sini, apa dah? Berkadar terus. Ini sikit je. Ini diterima. Tapi diterima untuk soalan serutu. Kalau soalan esei, kamu nak tulis, kena panjang. Buku macam ni, eh. Laju purata berkadar terus dengan panjang pita detik. Macam tu. Terbalik pun tak apa, kan? Dalam fisik tak apa terbalik, kan? Yang penting kamu faham. Hubungan tu adalah berkadar terus. Dua hubungan tu adalah berkadar terus. Okey, kan? Kita teruskan, ya. Okey, kita teruskan lagi untuk slide yang berikutnya. Okey, ada lagi soalan kat ni, kan? Masih lagi soalan, kan? Okey, dia bagi gambar. Satu carta pita detik yang dihasilkan daripada gerakan sebuah troli. Tengok sini. Berdasarkan jawapan, terangkan jenis gerakan W hingga Y. W hingga Y. Jadi ada dua jenis gerakan. Okey, cuba tengok jarak ni berapa? 4, 2. Dah tentu 2 cm. 2 cm, kan? 2 cm. Yang ni pula 6, 4, 2 cm. Yang seterusnya 8, 6, 2 cm. Jadi kita dapati panjang ini adalah sama. Soalan tanya jenis gerakan W ke Y. Jadi kita sebelum cerita W ke Y, kita cerita dulu W ke X. Apa yang berlaku. Dan X ke Y. Kamu cerita sikit gerakan itu. Okey, Jadi ada 3 markah. Okey, kita terangkan. Yang pertama, kita cerita sikit tentang laju bertambah. Laju bertambah dengan seragam. Kenapa seragam? 2 cm sama. Jadi laju bertambah. Kenapa laju bertambah? Sebab panjang dia bertambah. Okay, laju bertambah dengan seragam. Ataupun kita kata pecutan mala. Mala sebab apa? Sama. 2 cm, 2 cm, 2 cm. Sama. Okey, yang kedua. Markah yang kedua, dia tanya pertambahan panjang. Okey. Okey. Ataupun secara seragam. Maksudnya, yang daripada ni ke ni, pertambahan panjang dia adalah sama. Itu seragam. Ini markah yang kedua. Sebab ada 3 markah ni. Mula kamu kata laju bertambah. Jadi kamu kata panjang. Macam sana tadilah, kan. Markah yang ketiga baru kita kata X dengan Y. X dengan Y. Itu hal laju sifar. Sebab apa? Panjang yang sama. Panjang yang sama. Jadi ada 4. 4 point dekat sini, kan. Ni mungkin markah pertama, kedua, ketiga dan keempat. Tapi sebab maksimum dia 3 markah, jadi kamu dapat 3 markah je, kan. Tu cara dia. Kalau nak selamat, kamu jawab berempat ni. Nak selamat jawab berempat ni, kan. Okey. Jadi markah 3, kan. Markah tetap 3. Okey, kita teruskan, kan. Okey. Okey, gerakan linear kedua, kita menggunakan formula. Okey, cuba tengok ni. Jadi kita tahu dah, kuantiti vektor, kita bincang itu kan, magnitude dan arah, laju, penciutan, daya, geseran, semua ni lah, kan. Tujahan, momentum, tekanan ni adalah kuantiti vektor. Cikgu rasa elok kamu hafal lah ni, jadi cikgu buat bintang lah. Kamu hafal ni pun tak apa. Okey. Dan sesaran adalah geng dengan jarak. Kuantiti skala adalah jarak. Jarak adalah kuantiti skala untuk sesaran. Laju adalah kuantiti skala untuk hal laju. Jadi, kalau kamu jumpa lagi kuantiti fisik yang lain, semua tu adalah kuantiti skala. Bukan kuantiti vektor. Selain daripada kuantiti vektor yang dinyatakan di sini, kamu jumpa, itu adalah kuantiti skala. Okey. Okey, tengok jumlah jarak dilalui. Cikgu rasa dah bincang dengan kamu, kan. A ke B. Okey, A ke B, kita dapati A bergerak ke B, B ke A. Jadi, 5 tambah 5. Okey. Okey, jumlah sesaran. Kita tengok, kan. A ke B, 5 cm. Betul. 5 cm, kan. B ke A, arah yang berlawanan. Jadi, kita letak negatif di sini. 5 tambah 5, 0 meter. Itu bezanya sesaran. Sebab sesaran ni adalah kuantiti vektor. Boleh? Jarak skala. Dia tak ambil dah. Jarak skala tak ambil arah. Sebab vektor sebab tu ada negatif.
Boleh faham kan? Dianggap arah ke sini adalah positif dan arah ke sini adalah negatif. Tu dianggap macam tu kan? Okey, cikgu teruskan ya. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey. Okey, tentang soalan ni kan. Soalan laluan A ke B dan B ke C kan. Laluan B ke A ke B, B ke C. Jadi kita tahu kan jarak dia dari A ke B 30 meter. Okey. Dari B ke C 40 meter. 30, 40. Ni kan. Okey, tengok sini. Jumlah jarak. Kita bincang itu kan. 30 tambah 40, 70 meter. Daripada A, 30 meter, penat jalan dah. B ke C pula jalan lagi 40 meter, jadilah 70 meter. Kan? Kalau jumlah sasaran, maksudnya daripada A terus ke C. Tak kira lah ada bukit ke dekat sini, dianggap jarak daripada sini ke sini. Maksudnya jarak daripada satelit, dia tengok kamu A ke C, apa jarak lurus daripada C. Jadi kita kata, kita guna sebagai hypotenuse. Kan? Sebab ni seolah-olah macam segitiga kan, ni segitiga yang bersudut tepat. Jadi kita gunalah formula ni. Dapati AC sama dengan 50 ataupun kita ingat nombor teorem Pythagoras 3 4 5. Ini hypotenuse. Jadi apa? 5 12 13. Ini hypotenuse. Mudah ingat kan? Jadi pelajar yang biasa dia mudah kan? Okey. Okey, kita teruskan. Ni dah yang rumus yang kita gunakan ya, rumus. Okey, yang pertama ni rumus-rumus yang penting kan. Untuk mengatakan kamu rumus ni diberi dalam peperiksaan. Jadi buku tanda right yang beri. Yang kedua ni minta maaf tak beri. Ni beri, ni beri. Yang diberi dalam peperiksaan. Ini dan ini. Ini tak ada. Tak ada Okey, yang kedua. Apa dia yang kedua ni? Tengok dia bagi U ni apa? U tadi bincang itu hal laju awal. V laju akhir, T masa, S sesaran ataupun jarak boleh, A pecutan. Ini adalah satu simbolik untuk simbol untuk ni kan. Okey, yang ketiga dia kata terminologi. Apa yang penting dalam perkataan yang ada dalam soalan? Katanya bermula, dilepaskan dari keadaan pegun. Dilepaskan pada keadaan rehat. Bila rehat maksudnya kosong lah. Ataupun dilepaskan dari keadaan rehat, U sama dengan kosong. Ini biasanya objek yang daripada tempat tinggi kamu lepaskan ke bawah. Jadi kita anggap U dia sama dengan kosong. Laju awal dia sama dengan kosong. Itu maksudnya kita guna formula. Maksud U ni kosong, U ni kosong, U ni pun kosong. Okey. Akhirnya berhenti. Akhir maksudnya final. Final velocity. Jadi final V sama dengan kosong. Sebab apa kosong? Berhenti. Okey. Jatuh. Jatuh ke bawah. Dia jatuh ke bawah. Maka apa? Kamu ingat. Maka A sama dengan positif. Bila jatuh ke bawah, hal laju bertambah. Bila jatuh ke bawah, kita tahu ni hal laju bertambah. Bila laju bertambah, A adalah positif. Tapi dalam kes ni kita dah tukar dalam KSSM, kita pakai 9.81. MS negatif 2. Maksudnya bila kamu jatuh ke bawah, objek tu jatuh dengan laju yang bertambah dengan pecutan yang malak, iaitu positif 9.81. Ini penting. Jadi cikgu buat bintang lah ni. Buat bintang. Penting. Okey, ni dilontar ke atas. Bila lontar ke atas, objek tu dilontarkan ke atas. Maksudnya hal lajunya akan berkurang. Bila kamu lontar lama-lama, hal laju berkurang sebab ada daya tarikan graviti. Lompat kata dia akan berkurang. Jadi hal laju berkurang merujuk pada apa? A sama dengan negatif. Okey. Bila A negatif, maksudnya hal laju malak tapi negatif. Maksudnya pecutan. Hal laju malak. A negatif tu maksudnya hal laju berkurang ataupun nyah pecutan. Jadi kita masuk sini, maka kita dapat A sama dengan sama nilai juga, tapi letak 9.81. MS negatif 2. Nilai ni. Okey, boleh faham tentang kriteria ni dalam terminologi ni. Okey, pada tinggi maksimum, maka tinggi yang maksimum. Apa jadi bila satu objek tu dibaling
pada satu ketinggian yang maksimum. Agaknya objek itu akan berhenti seketika. Dia akan apa berhenti seketika? Nak tukar arah. Dia berhenti seketika. Seketika sebab apa? Tukar arah. Boleh faham kan? Tukar arah. Itu dia. Sebab tu kita kata hal laju akhir dia sama dengan kosong pada ketika. Okey. Ini poin yang ketiga. Okey, poin yang keempat dalam nota ni. Ada pelajar-pelajar kadang pening dalam bahasa Melayu kan. Ada seragam, tetap, malas, sekata ni semua adalah sama. Perkataan yang sama kan. Jangan kamu keliru lah. Kadang-kadang perkataan sekata kamu pening. Apa sekata ni? Seragam lah tu. Sama lah tu kan. Semua tu kan. Jadi semua ni adalah sama. Okey, hal laju bertambah. Tadi cikgu terang. Apa dia? Dia mengalami pecutan. Ingat, hal laju bertambah maksudnya pecutan. Hal laju berkurang. Nyah pecutan. Nyah pecutan. Maksudnya, tadi hal laju bertambah, A ni adalah positif. Ni A adalah negatif. Nampak? Pecutan. Hal laju sifar. Hal laju sifar maksudnya tak bergerak lah kan. Hal laju sifar. Pegun. Berhenti rehat. Betul lah ni kan. Hal laju negatif. Apa ni hal laju negatif ni? Okey, biasanya objek tu bergerak. Contoh kan, cuba kan. Objek ni bergerak ke sini. Kita anggap arah ni adalah positif. Jadi kita kata hal laju dia adalah positif. Tapi bila objek ni bertukar arah, pergi ke sini pula. Objek ni, objek yang sama kan. Objek A, ini pun objek A. Dia bertukar arah. Kita kata arah ni adalah arah negatif. Arah ni negatif kan. Okey, jadi dia kata hal negatif adalah jasad bergerak pada arah yang bertentangan. Jasad bergerak dengan arah yang bertentangan. Pecutan sifar. Pecutan sifar ni ada dua sebenarnya kan. Sebenarnya ada dua. Nanti aku terang kamu. Pertama, laju seragam. Pecutan sifar. Satu lagi apa dia? Satu lagi adalah pegun. Okey kan? Okey. Kalau hal laju seragam, cikgu sikit lah kan. Tulis sikit bagi kamu faham lah. Kalau hal laju seragam, U sama dengan V. Kan? Tapi tak sama dengan kosong. Maksudnya hal laju awal dia 100. Hal laju akhir dia pun 100. Tapi tak sama dengan kosong lah. Kalau dia keadaan pegun, okey, U sama dengan V. Tapi sama dengan kosong. Pegun maksudnya apa? Berhenti. U sama dengan kosong. Hal laju akhir pun sama kosong. Jadi untuk kes dua ni, U dengan V adalah sama. Bila U dengan V ni sama, kita ganti dalam formula A sama dengan V tolak U over T. Apa jadi bila U dengan V ni sama? Dan tentu kita dapati pecutan adalah sifar. Iaitu A sama dengan kosong. Kalau U dengan V ni kosong dua-dua. Sama juga. Tetap kosong. Bila atas ni kosong, bagilah berapa pun. A akan jadi kosong. Itu sebenarnya. Okey, pecutan negatif. Pecutan negatif maksudnya pecutan apa? Pecutan A. A negatif. Okey, cikgu nak tanya kamu lah. Minta seorang jawab pula. Apa maksud A negatif? Dah banyak je cikgu cakap banyak dah ni. Apa maksud A negatif? Siapa nak jawab? Boleh tulis kat ruangan tu kan. Kita pun dekat nak habis dah ni. Okey, bagus. Hal laju berkurang. Bagus. A negatif maksudnya hal laju berkurang ataupun nyah pecutan. Terima kasih Amir. Nyah pecutan. Nyah pecutan ataupun hal laju berkurang. Ini betul. Cikgu tulis kamu cekuk punya kan. Hal laju berkurang. Ini pun boleh. Hal laju berkurang pun boleh. Okey. Okey, cikgu teruskan lagi. Satu slide yang kita buat contoh. Contoh ni. Mungkin ni slide terakhir lah. Kalau sempat kita sambung balik yang ni kan. Okey. Seorang pelajar mengayuh basikal dari keadaan rehat. Penting ni. Keadaan rehat ni. Rehat maksudnya berhenti kan. U kosong lah ni. Mencapai hal laju 8. Mencapai hal laju maksudnya hal laju akhir ni. Setelah mengayuh selama 5 saat. Masa diberi. Berapakah pecutan? Jadi tengok apa maklumat diberi sini. Keadaan rehat. U sama kosong. Dan 8 meter tu adalah dalam hal laju akhir. Sebab apa hal laju? Sebab dia guna MS negatif 1. Nak senang mudah sikit lah. Ni unit saat dan tentu dia adalah masa. Soalan yang tanya,
pecutan A sama dengan berapa. A tu sama dengan berapa kan. Jadi kamu tengok rumus yang cikgu bagi tadi tu, ada 4 rumus. Dan rumus yang terbaik, cikgu rasa kan, rumus yang terbaik, iaitu rumus yang, kamu tengok kan, kalau ada, yang ada penting ada ni. U ada, V ada, T ada, A pun ada. Jadi kita dapati formula ni adalah formula yang terbaik. Sebenarnya formula asal daripada formula yang cikgu tunjuk tadi, iaitu A sama dengan V tolak U over T. Sama je. Cuma bila T ni kita pindahkan ke sini dan V sebagai tajuk rumus, jadilah formula ni. Sebenarnya formula ni sebenarnya asal dia. Jadi kamu gantikan V apa? 8. U kosong. A nak cari tak tahu. T 5. Jadi boleh ganti sekarang. Okey, bila kamu gantikan 8 kosong 5A. Jadi jadikan A sebagai tajuk rumus. Jadi A sama dengan 1.6 ms negatif 1. Kenapa ms? Sebab kita guna unit meter. Ni pun meter jugalah. Itu cara dia kan. Okey, boleh kita pergi pada soalan yang kedua kan. Soalan yang kedua, itu sebuah objek dilepaskan dari keadaan rehat, dilepaskan dan jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah, kamu dah faham dah. Kalau objek tu jatuh ke bawah, maksudnya apa? Dia lepaskan dalam keadaan rehat, maksudnya apa? U sama dengan kosong. Bila jatuh ke bawah, maksudnya jatuh ke bawah, dia akan jatuh dengan hal laju yang bertambah. Itu nilai pecutan dia A sama dengan positif ke negatif? Positif. Sebab apa? Laju bertambah, A positif. 9.81. Tapi tengok soalan ni, kita guna 9.81 ke atau 10. Kita round off kan. Okey. Kalau KSSM, kita guna 9.81 kan. Cari laju akhir objek itu sebelum menyentuh lantai. So, cari V. Okey, maklumat dia beri ni. Tengok sini kan. Jatuh ke bawah. Ni. Jadi, U sama dengan kosong. Kan? Daripada keadaan rehat. Okey, A sama dengan 10. Kenapa 10? Dia pakai 10 lah. Tak pakai 9.81 kan. A. Positif. Kenapa positif? Jatuh ke bawah. Hal laju bertambah. Sebab tu jadi ni. Nilai ni. 10. Dia run off lah. Dia tak pakai yang kalau SSM pakai 9.81 kan. Okey, S sama dengan 6 meter. Dia bagi 6 meter ni, dia bagi setinggi 6 meter. 6 meter tadi tu. Tu panggil jarak tu. Jarak kan. Kira hal laju akhir cari apa? V. V ni berapa? Dia ada kat sini nanti kan. Tulis ni. Cikgu tak payah tulis lah. Padam sekejap. V-nya berapa? Jadi kita ada formula banyak. Ingat formula kan. Formula. Sekarang ada S. Bila ada S ni kita ada dua formula. Kamu tahu kan formula cikgu tulis ni kan. V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. Ni diberi. Lagi satu S sama dengan UT tambah setengah AT kuasa 2. Jadi kalau kamu tengok dua formula ni, mana formula kamu nak guna? Jawabnya kamu pilih formula yang atas ni. Sebab apa atas ni? Sebab dalam soalan ni tak ada menceritakan tentang masa. Dia menceritakan jarak. Jadi kita guna formula ni. Formula ni sesuai yang tidak menggunakan masa. Formula sesuai yang menceritakan jarak dan masa. Jarak dan masa pakai formula ni. Okey kan? Okey, jadi tengok sini. Kita gantikan dalam formula ni. V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2S. Jadi kita gantikan. V kuasa 2 tambah kosong. Kenapa kosong? U kosong tadi ni kan. U kosong. Tambah 2A. A ni 10. Kita tak guna 9.81. Okey, sebab kita bundarkan. S 6. Jadi gantikan. Jadikan V sebagai tajuk rumus. Jangan lupa kan. Semasa kamu kira ni, jangan lupa ada satu benda yang penting. Itu V kuasa 2. Kuasa 2 ni kamu kena bawa. Setelah kamu darab semua ni, 2 darab 10, 6. 2 darab 6, 12, 120 kan. Kamu buat V sama dengan punca kuasa 120. Ini kosong lah. Jadi dapatlah nilai ni. V 10.95 ms negatif 1. Okey kan? Okey, kita pergi pada slide yang berikut. Yang ni apa? Yang soalan yang berikutnya. Ni mungkin terakhir lah. Okey, kita akan sambung nantilah yang lain sebelebih ni.
Seketul batu dijatuhkan dari keadaan sebuah puncak pegun. Mengambil masa 4 saat untuk terkena tanah. Dijatuhkan. Dijatuhkan ke bawah lah kan. Dijatuhkan ke bawah. Mengambil masa T sama dengan 4 saat. Jadi jatuh. Jatuh apa? U sama dengan kosong. Lagi apa? Dua maklumat. Mana A sama dengan 10. Kita ambil 10 ni. Okay, ingat kan? Jatuhkan. Dia jatuhkan dalam keadaan rehat. A sama dengan 10. Masa 4 saat. Dia beri sini masa. Jadi masa ada sini, kita guna formula ni lah kot kan. Nampak? Sebab apa ada masa kan? Ada masa kita pakai formula ni. Jadi dia tanya hal laju batu sejurus terkena. Hal laju batu adalah hal laju akhir. Hal laju akhir batu lah. Sejurus terkena ni. Okey. Jadi dia minta cari V. Cari V. V berapa? V berapa kan? U kita ada, A kita ada, T pun kita ada. Okey kan? Jadi formula mana yang kita nak guna ni? Okey, kita tengok mana formula yang sesuai. Kita guna formula. Kita padam je jangan sebenarnya. Terlindung ni kan. Okey. V sama dengan U tambah AT. Kenapa guna formula ni? Kenapa kita guna formula ni? Sebab V kita ada. Nak cari. Ini nak cari. U kita ada. Tambah AT. Dua-dua ada. Jadi kita guna formula ni. Jadi kita gantikan. V sama dengan kosong tambah 10. Jadi 40. Jadi V sama dengan 40 ms negatif 1. Ini hal laju. Ada 3 formula. Ingat kan? Formula tadi. Ada 3 formula. Okey kan? Ini formula pertama. Allah tu padam tulisan Formula pertama. Ini formula kedua. Ini formula ketiga. Dan formula ini dibekalkan dalam peperiksaan. Jadi kamu jangan susah. Okey, tinggi. Tinggi ni merujuk pada jarak. Jadi S. Tinggi bangunan. Jadi tinggi bangunan ialah kita guna formula S sama dengan UT tambah setengah AT kuasa 2. Betul tak? Ni tak boleh kan? S sama UT. Ataupun kamu boleh guna formula ni boleh. Okey, U dengan V. U tambah V per 2. Okey, jadi gantikan. 0 tambah 40 tambah darat dengan 4 bagi 2. Dapat jawapan. Jawapan dia berapa? 80 meter. Kamu boleh guna juga formula ni. Formula kamu boleh gunakan. Sebab U kita ada kan? U sama dengan 0. T kita ada. Iaitu 4 saat. Itu setengah. A kita guna. A ni adalah 9 point ni. 9.81 ataupun 10. Sorry. A kita guna 10. T dia kita guna masih tadi juga. 4. Jadi kamu boleh dapat juga. Boleh dapat kiraan-kiraan. Dapat juga. Okey. Ada soalan? Jadi setakat ni sajalah. Saya ucapkan terima kasih kepada pelajar-pelajar. Okey, wallahu alam. Okey, kita akhir di sini Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye. Terima kasih, Sir.